Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir wa ja'alhum minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyatan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna fahman wa aknan wa adaban. Allahumma ahyina bihayatil ulama. Allahumma ahyina bihayatil ulama. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala bagikan peluang pada kita lagi. Boleh kita bersama-sama malam ni boleh kita kita sambung lagi daripada tafsir kita ataupun daripada tafsir yang kita surahkan ataupun kita tafsirkan minggu yang telah lalu. Maka malam ni kita nak bicara lagi daripada suratul Qiyamah. Suratul Qiyamah tu kita kata ayat yang ke-25 yang kita nak bicarakan pada malam ni. Jadi alhamdulillah ibu-ibu bapa, peluang yang Allah Taala beri lagi kepada kita, masa yang ada lagi sikit sebanyak yang Tuhan taruh umur kita, sama-samalah kita pakat mari belajar, pakat mari ingati pada Allah, pakat mari merenung tentang kejadian Allah dan merenungkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ditaufik dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi minggu yang telah lalu, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, Allah Ta'ala berfirman katanya, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat lihatkan akan Allah. Dan muka bagi siapa dia? Bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya dengan Allah, maka dia tafsir sini dia kata wa wujuhu ahli sa'adah yaumal qiyamah musyrikatun hasanatun naimah. Jadi muka-muka bagi orang yang bertuah, dan muka-muka bagi orang yang beruntung, dan muka bagi orang yang berjaya daripada alam dunia menuju kepada alam akhirat. Maka muka dia Allah Ta'ala kata sini nadiratun dengan mana? Musyrikatun hasanah na'imah. Yakni muka dia tu berkilat-kilat, muka dia tu bersinar-sinar, muka dia tu bercahaya seperti bulan yang pernah purnama. Katanya lebih pada tu lagi. Kerana apa boleh muka bagi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka apabila dia menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, maka muka dia saat itu sangat-sangat bersinar, sangat-sangat cerah seperti bulan pernah purnama. Adapun daripada muka-muka sebagai orang-orang yang deraka pada Allah, muka-muka bagi orang yang celaka, duduk di atas dunia dia tak beriman pada Allah, duduk di atas dunia dia saat itu tak pernah semaya, duduk atas dunia dia tinggalkan puasa, di atas dunia buat kejahatan daripada minum arak, daripada berzina, daripada buat jahat, buat zalim kepada orang, bermacam-macam. Maka muka orang ni katanya ulama dan pula ditafsirkan wa wujuhun yauma izin basirah, yakni muka bagi orang-orang yang celaka saat itu katanya ulama mufassirun wa wujuhul ashqiya, dan muka-muka bagi orang-orang yang kecelakaan tu, segala orang-orang yang celaka muka dia di hari kiamat abisatun kalihah, yakni muka dia kering lagi pula berkerut. Ni wal iazubillah, muka berkerut, muka nampak tak seni, muka nampak serabut, supaya orang duk ahli dunia apabila susah, apabila tak ada duit, apabila susah kot tu kot ni, maka muka dia saat ni tu keringnya, kerutnya, nampak tak basah. Dan pula Allah Subhanahu wa taala firman lagi pada satu ayatnya di dalam suratul Qiyamah, tazunnu an yuf'ala biha faqirah,
kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa wa zanna annahu al-firaqa wal taffatis saqu bisaqa ila rabbika yawma idzinil masaqa. Deh. Jadi Allah Subhanahu wa taala permang lagi. Deh. Allah Subhanahu wa taala permang lagi katanya, apa maknanya? Tazunnu an yuf'ala biha fakirah. Deh. Haqqan, benarnya. Pastinya. Tuan tazunnu an yuf'ala biha fakirah kalla iza balagatit taraqi. Deh. Jadi apabilanya Allah Subhanahu wa taala apabila hari kiamat esok, apabila hari akhirat esok, muka bagi orang yang beriman itu dikatakan cerah cuaca dan bersinar bana, dan muka bagi orang yang deraka kepada Allah, muka dia tu kering lagi pula berkerut, nampak gelapnya. Haqqan, apa makna haqqan? Yakni benarnya dan pastinya. Idza wasalatir ruhu ila a'alis sadri. Ni apabila tersampailah oleh segala ruh, apabila sampai oleh ruh kita sampai kepada mana? Ila a'alis sadri, kepada yang tertinggi, kepada dada kita. Ni amo nak cerita sikit tentang ruh ibu bapa yang dihormati. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan ruh kita duduk di dalam badan kita, Tuhan tanam dalam badan kita. Maka ruh kita ya seumpama kita, kalau demo ni rupa lagu ni, maka ruh ya pun macam dia. Kamar dia rupa saya, ruh macam saya, rupa demo lain, rupa demo lain, nah rupa ya lagu nak, maka ruh ya macam tu. Sebab tu Tuhan firman pada satu ayat tu, qulir ruhu min amri rabbi, katalah olehmu ya Muhammad, ar-ruh, bermula ruh itu min amri rabbi, daripada pekerjaan Tuhan aku. Jadi nak oyak kata roh ni tak ada siapa dia boleh tahu duk di mana, tak ada siapa dia boleh mengerti duk di mana, duk di mata ko, duk di telinga ko, ataupun duk di tangan. Tapi semua tempat mana ada roh, semua situ ada terasa. Kalau ada di tangan, kita rasa di tangan kita. Kalau ada di kaki, kita rasa kaki. Orang yang ada roh, dia terasa. Tengok supaya orang mati. Orang mati kita gerak, kita dia tak khabar dah, dia tak sedar, dia tak terasa. Sebab apa? Ruh dia tak ada. Kemudian ruh ini daripada pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amo nak cerita sikitlah masalah ruh ni. Jadi masalah ruh ni ada satu orang mak saleh. Ibu bapa yang dihormati, satu orang mak saleh you nak tahu kata ruh ni duk mana, duk mata ke, duk telinga ke, duk di kaki ke, duk di tangi, maka dia pun nak tahu. Khija roh. Tuhan kata dah, qulir ruhu min amri rabbi, katalah olehmu ya Muhammad, bermula pekerjaan roh itu daripada pekerjaan bagi Tuhanmu. Maka orang mak saleh yang ambil orang mati terkejut, maka dia ambil buh di dalam satu tempat cuming. Dia nak tahu kata roh seorang tu tubik daripada mana. Ketika dia tubik tu, tubik kok mata, kau tubik kok telinga, kau tubik kok mulut, kau tubik kok kaki. Jadi apabila dia ambil roh saat itu, orang mayat saat itu hak mati terkejut, dia ambil buh dalam tempat cuming, maka dia nak tengok kata roh seorang ni tubik kok mata, kau tubik kok mulut, kau tubik kok telinga. Maka ketika tu juga Allah Ta'ala takwil dia tahu, maka menetuk dan terbakarlah cuming itu, menetuk tong. Tak boleh tahu juga. Jadi apa nak cerita sini? Jadi sini dia katanya, apabila seorang tercampailah oleh roh dia ila a'alis sadri, kepada setinggi-tinggi kepada dada. Mana? Jadi pekerjaan roh ni siapa dia duk ambilnya? Siapa dia duk ambil, siapa dia duk cabut daripada manusia. Ini satu kerjaan yang Allah Ta'ala tugas kepada malaikat Israel yang dikatakan malakul maut. Sebab tu Tuhan katanya, kullu nafsin za'iqatul maut, bermula tiap-tiap benda yang bernafas itu maka pasti kena rasa dan kecak akan kematian. Maka al-maut ini satu sifat, satu makhluk Allah. Apabila dia mari di tubuh seorang, apabila dia tepuhkan tubuh seorang, maka roh ini akan terkeluar. Itu maut.
maut ni satu makhluk Allah, dan roh yang ada pada kita makhluk Allah, dan jasad ada pada kita makhluk Allah. Faham tak ibu apa? Dan saudara-saudari yang dihormati, dan hadirin hadirat penonton semua, peminat semua yang dok mengikutkan akan live kita ni. Roh ialah satu makhluk kejadian Allah, dan tubuh badan satu kejadian suku daripada roh, dan pula al-maut ni, sifat mati ni satu makhluk Allah. Apabila maut ni dia menuju kepada satu orang, maka seorang itu akan melayanglah, akan terbanglah oleh roh dia. Kemudian amal nak cerita sikit, apabila roh dia mari mula-mula dia tak nak sampai sini. Mula-mula sekali malakul maut dia hantar budak-budak dia ibu bapa. Ia hantarkan budak-budak dia daripada ongkarat dia, daripada hulu bala, daripada penghija dia, masuk ke kaki dulu. Masuk ke ujung kaki. Jadi roh saat itu dah, apabila nak tubik orang nak mati ni lagu mana ibu apa? Mula-mula sekali apabila nak mati ni, ya malakul maut saat itu ia masuk ke ujung kaki. Daripada budak-budak dia, bukan malakul maut seorang, budak-budak dia ramai lagi. Masuk ke ujung kaki, maka apabila masuk ke ujung kaki saat itu, maka malaikat pakak pecik roh di tapak kaki kok kaki dia tu deh. Pecik dia pun beradu. Kita tengok supaya dekat orang nak mati. Orang nak mati mata dia lengok naik ke langit. Mau dia tarik nyawa lengok naik ke langit. Cuba perhati pun apa? Bagi orang tahu kata seorang nak mati, maka pedomi dan ilamat pecemi yang ada. Apabila ia saat itu gelepah, wasa gelesah pun itu ni, maka lengok naik ke langit serta tarik kenapa? Lengok naik ke langit tarik kenapa? Ini isyarat kata roh dia dipecikkan oleh para malaikat. Pecik, maka keluarlah ketika tu darah-darah, tapi kita tak nampak. Maka dia pecik, mari sapa ke lutut. Sapa ke lutut, malaikat Jibril mari kata, nampak seorang ni nampak tak erak sangat. Malaikat Jibril kata, da'hu mumtingalahi malaikat. Malakul maut, hak dok pecikkan roh-roh bagi si nak mati ni, muntinggal dulu. Supaya apa? Supaya istiraha, supaya roh dan pula seorang nak mati tu, dia boleh istirahat, dia boleh bertenang. Dia boleh tenang. Maka kita tengok seorang saat ni tu dapat bertenis setah, tapi kaki dia tu sejuk dah. Sejuk mik di bawah hingga sampai ke atas. Sejuk mik di bawah hingga sampai ke lutut dia. Cuba kita jamu. Rana ni sejuk po air batu kaki ni bergetah tah. Boleh kita kenal dah ni. Lepas tu dia dok tarik nyawa kena. Tarik nyawa lengok naik ke langit. Tarik nyawa telengok naik ke langit. Ini boleh kita kenal dan kita cek kata seorang ni dia nak mati, jamuh di kaki bergetah pah. Duk mari malaikat masuk pula. Daripada malakul maut tu masuk pula, mari pecik roh, mari sapa sekat pinggir. Apabila siapa sekat pinggir, maka malaikat Jibril mari royak pula, da'hu, tinggallah olehmu, dia akan sinak mati tinggal. Maka kita jamuh seorang tu, dia saat ni sejuk, mari siapa sekat pinggir, sejuk siah dah. Sejuk siah. Sejuk siah saat ni tu, kita nak royak ceritanya. Satu ketika kita pergi Mekah, maka hujat kita pergi sekali dengan kita tu, maka satu hari jatuh sakit. Maka apabila jatuh sakit saat ni tu, maka satu sakit, nak makan tak boleh, nak tidur tak boleh, maka satu hari kita pergi di hospital. Maka di hospital tu adalah daripada hujat para puan, maka adalah daripada seorang yang duk menolong membantu, maka duk jamuh dia tu sejuk kerana ni cuni sejuk sepuk air batu ni tangan dan kaki. Tu boleh isyarat kata ruh dia duk tubik dah. Maka duk nyawa tarik sengah naik ke langit. Maka apabila sampai sekat pinggir saat ni tu, ruh benar malaikat Jibril tad'u mutinggal dulu. Apabila tinggal, kita jamuh getah di kaki, lagi pula siapa ke pinggir. Lepas tu ilamat sebut dalam satu kitab, apabila seorang tu nak mati, maka hidung dia tu belok. Kalau kita tengok, jadi perhati molek, ilamat seorang nak mati, tanda orang nak mati, pedominya, hidung dia nampak belok, nampak seroleh sikit, nampak seronyih sikit. Kalau bagi orang jatuh, kemaluan dia tu kelok masuk. Ini alamat-alamat dan tanda kata orang ni tak lama dah.
Apabila berhenti situ, malaikat pun masuk pula pecik roh, maka roh saat itu naik sampai kepada setinggi-tinggi dada. Hak ning Tuhan kata tazunnu an yuf'ala biha faqirah. Apabila roh tu tersampailah ia kepada setinggi-tinggi dada, yakni mai sampai kepada batal lekung kita ni. Apabila sampai kepada batal lekung, wa qala ba'dul hadirina li ba'din, dan berkatalah oleh separuh daripada orang-orang yang hadir bagi setengah. Jadi fok-fok mari ziarah, mari nawak tu tengok dah. Fok-fok mari ziarah, oh gano tu nampak dok tarik sengah. Tu katalah oleh orang yang hadir, mari tengok kepada satu orang yang nak mati ni, maka setengah-setengah tu pun kata. Tengok tu, nampak guana ni, nampak guana. Maka setengah tu, nampak mata pun nampak, mata putih dia pun nampak, putih birah. Dulu mata kita ni nampak putih dan hitam, tapi nampak duk tarik nyawa piah lengok naik ke langit, maka balik mata nampak putih birah. Ni isyarat kepada seorang tu tak lama dah tu. Ni ilama. Maka kata setengah orang yang hadir bagi setengah, fok-fok yang hadir dalam majlis orang nak mati saat ni tu, hamu bacalah. Kalau misalnya orang nak mengajar tu, sebab tu ulama fiqh kata sunat bagi orang duduk tepi saat ni tu, nak ajar mengucap tu bukan daripada keluarga ahli mayat ataupun ahli nak mati, ataupun si sakit ataupun si nak mati. Maka comel orang luar. Kalau orang dalam tu ataupun keluarga, kadang dia rasa kesia belah. Tapi kalau orang luar ni ajar mengucap kenjana la ilaha illallah. Hajar panjang gitu. Hajar sekaligus. Maka kata ulamanya dan ulama fiqh kata, apabila kita hajar dah seorang tu, dia kata turut kita tu, kita pergi humui telinga dia. La ilaha illallah. Dia pun turut. La ilaha illallah. Apabila dia turut, ulama kata tak sunat kita ulangi lagi hajar mengucap. Pada sekat tu lah. Tak usah duk tanya apa, tak usah duk gapo dah. Dan apabila dia kata turut kita dah, maka sekadar tu. Tak usah duk ulang lagi suruh dia mengucap, cuba mengucap semua, tak usah. Takutnya kita mati di dalam kelimah. Takut keluar daripada kelimah. Dan kita kata la ilaha illallah, dia pun kata turut la ilaha illallah. Maka ketika ni kita tak ada kena tanya. Maka ketika ni juga izan wasalatir ruh ila a'ali sadri, apabila tersampailah oleh ruh mari kepada setinggi-tinggi bagi dada, yakni sampai batal lekung. Sini juga ibu bapa, seorang ni juga ketika ni orang panggil ujian. Ni hak ni takut sekali ni. Ujian setinggi-tinggi, ruh mari kepada dada misapa di batal lekung. Sinilah tempat terujian bagi manusia yang terakhir. Sebab di sinilah orang panggil sakaratil maut. Orang panggil mabuk nak mati. Mabuk mati. Mabuk segala mabuk mati, lagi pula susah mati, dahganya air, laparnya air. Katanya ulama, apabila seorang ni dahga tak dahga air, seolah kata air laut di atas muka bumi, seolah tak kalau dia hirup tu rasa kata habis. Nak oyak tu sangat dahga, sangat lapar air weh. Ibu bapa dan saudara-saudari dihormati, dahaga air seolah tak air laut di atas muka. Masalah kata kalau dia boleh minum, dia rasa habis minum air laut. Supaya kita pergi puasa tu lah. Puasa sehari tu pun Allahu Akbar. Tengok air tebu, nak beli air tebu. Tengok air coke, nak beli air coke. Tengok air apa? Tengok air Fanta, nak beli air Fanta. Tengok air kanan, air kacau, nak beli kacau. Tengok susu, nak beli susu. Kenapa? Sangat-sangat dahaga tu puasa sehari ya. Tapi ni orang nak mati ni lebih dahsyat, lebih dahsyat lagi. Sakaratil maut, yakni sakit-sakit nak mati dan mabuk-mabuk nak mati. Di sinilah tempat teruji yang terakhir bapa. Hak ni kita takut ni. Sini inilah yang kita nak sekali ni. Sebab Imam Syafi'i kata, apabila seorang ni walaupun dulu dia tak baik, dulu dia tak molek, tapi akhir hujung kalam dia, jadi makna dia boleh kata la ilaha illallah, dia boleh mati di dalam husnul khatimah. Sebab tu Nabi katanya, man gapo man kana
man kan apa Nabi katanya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hak ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata nak man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa-siapa yang akhir dia adalah akhir dan hujung cakapan dia, hujung kataan dia, akhir perkataan dia, yakni la ilaha illallah, yakni la ilaha illallah. Nabi jawab, kata nak jawab bagi man? Siapa-siapa yang ada hujung kalam dia tu la ilaha illallah, Nabi jawabnya dakhalal jannah, nescaya masuklah ia man di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu sahabat tanyakan Rasulullah, ya Rasulullah, kalau demo ni tak semaya ya Rasulullah, demo ni tak puasa Rasulullah, tak biasa sedekah, tak biasa zikir, tak biasa buat bajik ke, tapi boya nak mati dia boleh kata la ilaha illallah, masuk syurga ya Rasulullah. Rasulullah tak masuk syurga. Jadi makna kata orang yang nak boleh kata la ilaha illallah, yakni orang yang ditaufik dan orang yang dikanaki oleh Allah Ta'ala saja. Bagi orang tak dikanaki oleh Allah, maka orang ni dia tak boleh nak kata la ilaha illallah. Wallah, hak ni lah berharap sebab tu kita berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Hei Allah, minta mulah wana minta mu ikut sudahilah kepada aku ya Allah. Umur aku, kalam aku, akhirku ni bihusnil khatimah, dengan keelakkan kesudahan, dengan elok sudahku. Makna akhir umurku, hujung umurku, yakni elok perkataan dan elokkan kesudahan, yakni dalam mati kita tu boleh kata la ilaha illallah. Deh, hak yang kita takut bor dekat nak mati dia mau hajar, mengucap ya la ilaha illallah, ya pun paling piah. Duk tanya, hei kebun gi tengok tak gi? Tapi nak kata la ilaha illallah tak boleh. Duk tanya kebun dia, kebun gi tengok tak gi? Dia tu juruh tak gi, jaga tak gi. Hak ni kita takut wal iazibillah ibu bapa. Takutnya jadi bad ni, takut hujung jatuh kita apabila dia hajar mengucap kebun lagu mana weh, masalah gata tu lagu mana. Jadi nak kata la ilaha illallah jadi tersekat dan terdinding dengan kebun dan gata. Hak ni takut sekali, takut suul khatimah, tak mati di dalam iman. Maka ketika nyawa ni dan roh ni naik setinggi-tinggi bagi dada ibu bapa, maka setengah-setengah saat itu akan berkata kepada kita, lagu mana weh roh dia tu, lagu mana keadaan dia tu, tarik nafas lagu mana. Pak kita ni habis diri dah, duk susah dengan keadaan kematian, lagi pula duk mabuk dengan kematian, mabuk dengan mati, dago ai apa ni, di sini juga syaitan dia datang. Deh, syaitan dia royak dah, dia minta doa ke Tuhan, dia nak tipukan anak ada semenjak daripada hidup hingga sampai mati. Tuhan terima doa dia. Deh, maka dekat kita nak mati, roh kita, nyawa kita naik kepada setinggi-tinggi dada, maka ketika ni syaitan masuk mari, dia masuk mari, dia buat rupa nah, dia buat rupa orang kita saya. Di atas dunia ni kita saya siapa? Hak sekali. Kalau kita sayang ke bini, ya buat rupa bini kita dulu. Kalau kita sayang ke anak sulung, ya buat rupa anak sulung kita dulu. Kalau kita sayang ke mak kita, ya buat rupa mak kita. Ya buat rupa mak kita masuk ibu apa dah. Maka kita tengok mak tolong cik mak tolong cik mak. Kita lapar air ni, kita dah go air ni, Allah lapar sangat ni ya mak dah. Dia kata boleh weh, mak nak tolong boleh. Tengok, setannya buat rupa mak kita, kita pun minta tolong mak kerana susah mati ni, panah ni, dahga ni. Deh, maka setan kata buat rupa mak kita, boleh weh, amo nak tolong weh, mak tolong boleh, tapi weh kena kata ngano? Weh kena katanya mak ni Tuhan weh. Deh, pas dia kata mak kata nak, mak kata awal kena mengaku kata mak ni Tuhan bagi awal. Deh, tapi tak ada kena duk sujud pak, kata gitu tak apa dah. Kalau kita saat ni tak ada taufik hidayah daripada Allah, di situlah kita saat itu terjumuh dan terjatuh di dalam kekufuran dengan Allah, dan kita akan kekal di dalam neraka sebab kita mengakukan syaitan buat rupa mak kita saat itu, kita mengaku jadi Tuhan, maka kita kekal dalam neraka wal iazubillah.
Maka kita royak lebih kurangnya. Kalau kita kasih ke pok kita, ya buat rupa pok kita. Kalau kasih ke bini, ya buat rupa bini. Pas di sini juga malaikat akan betangkan sayap. Ketika kita duk susah ni, Allahu Akbar, hak sini takut sekalinya. Sebab itulah Nabi-Nabi kita katanya, sebab itulah Nabi kata, angka dan engkau bacalah ayat kursi ba'da duburi kulli salatin. Baca selepas daripada tiap-tiap semaya, kerana tok siwi cabutkan iman kita dekat-dekat nak mati. Jadi apabila ketika kita ni susah sangat-sangat dan susah sangat-sangat dengan keadaan mati, maka malaikat Jibril, kalau kita ni duduk atas dunia, rajin semaya, rajin puasa, rajin zikir, rajin sedekah, rajin buat baik, rajin buat rajin tasbih, rajin segala-gala daripada segala taat dan daripada segala ibadat, malaikat Jibril yang akan betang sebelah kanan kita, yakni daripada rupa-rupa syurga, daripada nikmat-nikmat syurga, daripada ahli-ahli syurga. Maka apabila kita tengok sayap, malaikat akan betang kita. Kalau kita ahli khair, kita daripada orang kebajikan, orang yang baik, orang yang soleh di atas dunia, maka malaikat Jibril akan betangkan sayap dia belah kanan. Kita akan boleh tengoklah rupa-rupa syurga dan nikmat-nikmat dalam syurga. Situlah kita tengok wasa segar. Sebab itulah kadang kita tengok orang beriman, lepas daripada dia tercabut nyawa, malaikat saat itu cabut nyawa dia, maka melayang nyawa dia pada tubuh dia. Maka nampak senyum dia. Nampak mata dia pun terkatup molek, rupa dia pun nampak kuning, lagi pula nampak berpeluh berpetik peluhnya, lagi pula nampak muka dia nampak manis supaya tak ada mati. Kadang-kadang setengah tubuh tu bau sedap. Ni daripada ahli khair, ni daripada ahli jannah, ni daripada ahli saadah, daripada orang yang beruntung, daripada orang saleh, rupanya tu baik macam ni. Tapi bagi orang ahli syaqawah, daripada ahli ashqiya, daripada orang-orang yang celaka, tak ada buat amal dengan Allah Ta'ala, malaikat akan betangkan, malaikat Jibril akan betang sayap belah kiri, segala amal syurga, segala ahli syurga, segala azab syurga, segala dasar anda. Segala daripada ahli neraka, daripada azab neraka, daripada kesusahan neraka, ia tengok. Apabila ia tengok, sebab itulah ia mati tu dengan terkejut, mata belalak dan berkati, kena kita katuk mata dia. Muka nampak bekuk, nampak hitam, mula tu nampak tak ada apa. Bila mati tu nampak hitam letung, ataupun nampak hitam, nampak zulmah. Ini boleh isyarat kata, seorang ini bukan daripada ahli jannah, daripada ahli nar. Ibu bapa inilah yang kita takutnya. Sebab tu akan berkata, patu seorang separuh daripada yang hadir, dia akan berkata bagi setengah tanah, hal min raqin yarqihi wa yashfihi, adakah daripada yang ternaik itu, naik gitu, kepada batas telekung dia, yarqihi, yang menaiklah akan dia, wa yashfihi, dan menyembuhlah akan dia, mimma huwa fihi, daripada barang yang ada padanya. Jadi kata setengah daripada setengah hak mari tengok orang nak mati ni, maka dia kata hal min raq, adakah daripada yang ternaik itu. Nampak dok naik tarik kan apa, lengok naik ke langit, maka mata yak belalak-belalak. Setengah daripada orang baik tak apalah, daripada orang tak baik nampak mata belalak. Yarqih, yang ternaik ia, aw yashfihi, dan pula menyembuhlah akan nampak hingga sikit tak tu. Nampak hingga sikit daripada memandang nampak gelisah gitu gini, nampak sembuh lagi, nampak hingga lagi, mimma fihi, daripada barang yang adalah ia pada seorang nak mati. Wa aiqanal muhtadiru annallazi nazala bihi huwa firaqud dunya, dan telah yakinlah oleh orang yang hadir. Apabila seorang tu duduk gelisah, sengah duduk tarik nafas, sengah naik tengok mata pun belalak, mata putih nampak putih, hitam tak nampak mana dah weh, maka duduk tarik kan nafas saat ni tu. Duduk tarik nafas saat ni tu, maka orang yang hadir, fok-fok yang hadir saat ni tu, yakinlah kata rana tu mana, wa aiqanal muhtadiru, dan telah yakinlah oleh orang yang hadir tu, annalladzi nazala bihi huwa firaqud dunya, ialah bahasa perkara dan yang turunlah dengan seorang ini, huwa firaqud dunya, ialah bercerai dia akan dunia. Makna kata seorang ni akan nak tinggal dunia dah, akan nak teromak daripada dunia, dia tu akan tinggalkan dunia.
ibu bapa yang dihormati sekalian dan saudara-saudara hak yang disayangi, maka kita patutlah fikir dan patutlah kita saat itu renung, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabdanya, al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'dal mauti. Lima ba'dal maut. Nabi kata al-kayyis bermula orang yang berakal. Apa ditafsirkan muhaddisun? Al-kayyis dengan makna al-aqil, bermula orang yang berakal itu man dana nafsahu, mereka yang mengira-ngira, yang duk hitung-hitung. Hitung bila? Lima ba'dal maut, akan barang yang selepas daripada mati. Ini daripada orang cerdik. Lepas tu kita kena fikir dah. Sebab tu Tuhan kata tazunnu ayyuf'ala biha fakira kalla iza balagatit taraqi wa qila man raq. Kata sini fok-fok yang hadir kata, daripada yang ternaik itu duk naik lagi, duk tarik nafas lagi, duk tarik nafas lengok naik ke langit, tarik tuai tu duk titah duk gelisah kalau panas, aduh panas weh. Ni kena cek ni, aduh panas, aduh pedih, aduh letih, kadang-kadang setengah tu berbulan-bulan. Ini bapa mau nak royaknya, kalau kita duduk atas dunia, kalau kita beramal dengan Allah, kalau kita ingat kepada Allah, kalau kita ibadat kepada Allah, insya-Allah dekat mati kita tak panas pedih. Dekat mati kita kau dah gelisah sikit-sikit ya. Tapi bagi orang yang duduk atas dunia, dia dengako ke Allah, buat maksiat tak ada berhenti, lagi pula ejek dengan agama Allah, nantilah orang ni dekat nak mati dia gana, aduh panas weh, aduh letih weh, aduh dah tak tahu nak. Kadang-kadang berbulan-bulan duk macam tu. Sama tara malakul maut nak tarikkan roh dia, maka gitulah keadaan dia duk jadinya. Maka inilah ibu bapa, perlulah kita fikir, perlulah kita renung-renung. Kemudian fok-fok yang hadir apabila macam ni, kalau seorang tu duk jadi macam ni, ya yakin kata seorang ini akan turun dengan dia oleh firaqud dunia, yakni orang panggil bercerai dia daripada dunia. Roh dia akan nak cabut, tapi roh nak cabut ni Allah sakit berapa. Kerana apa roh dia tu nak cabut, roh dia tu bercerai pada dunia? Limu'ayanatihi malaikatul maut. Kerana dia tertakying, dia ternampak, tu makna limu'ayanatihi, kerana nampak nyonya seorang. Hak nak mati ni, roh dia naik sampai dada, nyawa dia sampai batas halkum, sangatnya napa, sangatnya dahga, nampak bermacam-macam, nampak berbagai-bagai daripada sakaratul maut. Maka bagi orang yang hadir, dia yakin kata orang ni nak bercerai daripada dunia. Kenapa? Limu'ayanatihi malaikatul maut, kerana dia dapat lihat dan nampak motai-motai malakul maut akan nak marimik nyawa dia dah. Malakul maut mari duk tarik lagi pula duk pecek gini, maka dia pun duk gelepar, duk gelisahlah. Allahu Akbar. Sebab itulah cedelah banyak ibu bapa, cedelah banyak. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, apabila kita sakit, kita tak ada harap kata nak sembuh dah kita. Kita sakit tak ada harap dah kata kita nak hidup lagi. Kita rasa pun penyakit kita ni bawa pada mati dah. Maka Nabi kata, Nabi tutup dan Nabi pergalak pada kita ibu bapa dan saudara-saudari, suruh banyak baca qul huwallahu ahad. Baca qul huwallahu ahad, baca qul huwallahu ahad. Sebab itulah apabila kita pergi ziarah ataupun kita pergi tengok kepada si mati, ataupun kita baca qul hu nawi sapa 100 kali, maka katanya dapat penebuskan akan seorang yang mati daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita sakit, tak ada harap dah kata nak sembuh. Nyakit kecil manis kita, ataupun nyakit COVID learning, ataupun nyakit darah tinggi kita, tak ada gira, tak ada harap perak nak kerak kaki pori ni, tak ada harap perak kata kita saat ni nak segar. Maka kita banyaklah baca qul huwallahu ahad. Maka seorang yang nak mati ni, wattasalat syiddatu akhirid dunya bi syiddati awwalil akhirah. Ni nak royak kata awal perhubungi yang sangat-sangat akhir dunia. Perhubungi dan pula sakut teh bersangat teh akhir dunia. Nak royak kata seorang tu nak tinggal dunia, inilah orang panggil satu perkara yang paling dahsyat dan satu perkara yang paling teruk, satu perkara yang paling sangat teh bagi akhir seorang tu nak tinggalkan akan dunia, bisyiddati awalil akhirah, dengan sebab berhubung dengan awal-awal akhirat dan sangat teh awal akhirat. Makna kata seorang mati ni, ni kita tak alam dunia,
ning alam akhirat. Jadi kalau lah ni kita umur kita duk muda lagi 20, selamat lagi pada alam akhirat. Kalau umur kita 30, kita wasa jauh lagi dengan mati. Tapi apabila seorang ruh dia tu wattasalat iza wasalatir ruh ila a'ali sadri, apabila ruh dia tu naik mari sapa kepada batal lekung, maka bagi fok-fok yang hadir mari tengok bagi seorang duk sakit, duk gelepati titik ataupun duk gelisah, maka fok datang ni ya kata rana yakin dah kata seorang ni ya nampak dah malakul maut yang duk nak mengambilkan nyawa dia. Maka nak kata ketika dekat mati ni, ketika hampir mati ni, ataupun ketika mati ni, ning dikatakan orang panggil perkara yang paling dahsyat dan perkara yang paling sangat dan perkara yang paling susah di akhir dunia ataupun di akhir umur dia di dunia, ning lah orang panggil benda yang paling susah sekali. Adapun kita susah duit tak ada kerana Covid demo katuk jalan lockdown, ning tak teruk lagi. Tak teruk lagi berapa? Saudara-saudari tak teruk lagi. Tapi nak royak kata sakaratil maut. Mabuk nak mati. Nampak malakul maut duk ambil nyawa. Duk tarik nyawa kita. Duk heret nyawa kita. Duk senyuh nyawa kita ni. Hak ni orang panggil bersangat di akhir hujung kita di dunia. Nak kata sakit belaga kereta. Sakit dah tapi tak mati. Ataupun demo berdiri, tak mati. Hak ni bukan hujung. Tapi apabila malaikat cabut dan senyuh nyawa kita, ini satu perkara yang sangat di akhir dunia yang kita duduk dalam dunia. Lepas tu duduk berhubung dengan awal-awal bersangat awal daripada akhirat. Makna kata apabila seorang tu mati pop, maka dia berhubunglah dengan dahsyat dan bersangat bagi akhirat. Sebab itulah orang panggil seorang saat ni tu nak berhubung dengan akhirat lama mana ia tak mati, selama tu ia tak berhubung dengan akhirat. Tapi orang panggil bersangat berhubung dunia hak yang sangat akhir sekali ialah nyawa nak keluar dan nyawa nak melayar pada badan, lepas dia akan berhubung akan bersangat dengan awal akhirat. Kenapa? Ilallah, berhubung nak pergi kepada Allah. Berhubung pergi pada Allah masakal ibaqa yaumal qiyamah. Patut orang panggil makna kata masaqal ibad, yakni orang panggil duk berepeknya betih dengan betih. Ni mana? Di akhirat, di hari kiamat. Maka duk berdepiklah rapat cik. Nah, betih sama betih hamba-hamba ni yaumul qiyamah. Nak royak kata seorang kalau ia saat ni tak ada nak mati, makna kata ia tak berhubung lagi dengan alam akhirat. Tapi apabila ia nak mati, di situlah awal-awal dia tu akhir nyawa dia dan masa dia di atas dunia, pas ia akan berhubung dengan akhirat. Maka di situ juga ia akan kembali dan pulang klik kepada Allah, dan di situ juga masaqul ibad, yakni tempat orang panggil duk jadi berapa? Jadi rapat bertindih-tindihnya manusia pada hari kiamat. Paman dia duk tindih-tindih supaya berah di dalam guni hak ulama duk cerita dan hak kita duk royak. Tindih-tindih. Rapat cik lo. Kalau kita misal lagi kok nak tu dah. Hak rapat tu pada peluh lah. Kadang masa desak lah. Kadang masa sepik lah. Masa sumat lah. Cekak dah pergi kok nak pagi tu. Ataupun pergi kok nak malam tu. Pia puasa tu. Hari 10 akhir. Ataupun dekat-dekat nak raya. Bersumat dia memang kata hari ni. Siapa berdepek-depek. Akhirat esok betih dengan betih tu. Rapat cik. Nak yak tahu ramah. Ramai tu pasal apa duduk situ. Rapat cik betih dengan betih. Orang panggil rapat. Setindih-tindihnya. Duk tunggu kan apa? Imma ilal jannah wa imma ilan nar. Imma dia pergi kepada syurga wa imma ilan nar. Duk tunggu apa tu? Selepas pada mati. Sebab itulah pas pada mati tu. Bagi fuh-fuh duk tas dunia ni kena ingatlah. Bagi ayah yang mati tu, sebab tu ketika mani tu sunat ke apa? Sunat gosok koho-koho bagi orang mati tu. Ulama hajar dan syarak hajar kita, apabila ayah kita mati, maka ruh dia tak pergi lagi, ruh dia duk musing ke rumah tu. Kata ulamanya 40 hari. Dalam hadis Nabi sebut kata 40 hari ruh dia duk musing kawasan rumah dia, maka apabila hari mati tu. Ni kena tengok ibu bapa. Kalau roh ning dan pula mayat ning boleh disimpankan derah-derah.
taruh derah-derah, semaya cepat-cepat, mati pagi lepas zuhur, boleh semaya, boleh tajhizul kafan, boleh sediakan masalah mandi kafan, boleh semaya mayat jana mayat atas jenazah dia, mayat atas mayat dia, lepas tu pergi taruh kubur. Cepat demo kata mati pagi tak di, zuhur boleh taruh dah. Masya-Allah, boleh kita kenal lah ilamat kata demo ning makna kata dia duduk atas dunia, dia jaga amalan dia, dia jaga ibadat dia, dia jaga taat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab inilah dia ruh dia terbang naik kepada langit. Selepas mati pop, ruh dia terbang naik ke langit. Dah terbang naik ke langit, naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Tuhan akan tanya satu persatu, umur yang ku bagi padamu, hei sianung besianung, mu buat gapo ratik, mu semaya ke dak, mu taat ke dak padaku, mu baca dak Quran, mu zikir ke dak, hei sianung besianung. Maka kita pun jawab kata semaya, kata baca Quran, kata taat deraka Tuhan itu adalah sikit sebanyak, tapi amba bertobat dengan engkau ya Allah. Maka roh dia akan turun mari kepada dunia. Maka sebab itulah mayat dia tu cepat ditaruh, cepat disemaya. Tapi bagi sianung bin sianung, dia duduk atas dunia ni, Allahu Akbar, daripada ahli syaqawah, daripada orang yang celaka dengan Allah Ta'ala, maka roh dia terbang naik kepada langit. Tuhan tanya, hei sianung bin sianung, mu duduk atas dunia, mu semaya molek ke tak? Semaya pun gitulah. Semaya molek tak? Semaya pun gitu. Apabila dia nak bahan tak boleh. Mulut dia nak kecek tangan dia royak, mulut dia nak kecek kaki royak. Tuhan kata itulah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau mulut kata dak Allah mau semaya, Tuhan kata sungguh ke? Kaki kata dak tak semaya. Tangan dia kata duk pergi demo, duk pergi cuba demo, kaki duk berjalan tempat maksiat. Ni akan bertemu, roh yang akan bertemu dengan Allah. Allah Ta'ala akan tanya dia, mung aku hantar mu mai pada dunia, umur yang kau win ni 10 tahun, mu semaya ke dak sianung, mu baik ke dak, mu zikir ke dak, mu buat kebajikan ke dak, mu tak. Maka kalau dia tak buat di situlah makna kata persoalan banyak. Apabila persoalan dia tu banyak, di situlah lamat ditaruh, lamat ditanam, lamat disemayakan seorang itu. Dah ibu bapa dah. Kemudian kata ayat lain lagi katanya, wal taffatis saqu bisaq ila rabbika. Dia wakila man raq. Nah kata fok mari kata yang ternaik tu nampak lagu mana dah weh. Maka wazanna annahu al-firaq, dan fok kata pun yakin kata ketika tu seorang tu nak bercerai dah, nak mati dah. Wal taffatis saqu bisaq, dan pula akan gapo? Berselisih. Orang panggil rapaknya masalah betih dengan betih. Gapo dia masalah betih dengan betih? Yakni makna kata duk berepek sangat. Wal taffati bitnala wal taffati saqu bisaq, dan pula orang panggil betinih ataupun rapaknya betih manusia dan hamba-hamba dengan betih di negeri akhirat. Duk tunggu apa? Nak tunggunya siapa ya hak boleh pergi syurga weh, dan siapa dia hak boleh pergi ke neraka. Supaya kita zaman dulu duk tunggu kereta bah tu lah. Tunggu kereta bah kalau kita duk duk di bakak, duk tunggu kapal pi mana pergi kapal mari. Hak ni kapal Urdun, hak ni kapal Jordan, hak ni kapal mana, kapal Kuwait. Duk tunggu kapal berjejewi pakak duk situlah dengan puluk lemih gapo ni. Allah yak pagi takdi gi duk tunggu kapal pukul 9 pukul 8 takdi, pukul 3 kapal tak mari lagi. Tu pun bersallallahu wasallatih bidiri dah. Berasa penat, tapi tunggu di padang mahsyar duk bertinih-tinih, betih tu rapaklah. Rapak nak royak tak boleh, rapak bertinih nak tak boleh dah. Nak pergi kok tu nak tak rapat, bertinih-tinih, betih tu rapat cik. Tuan-tuan, wal taffatis saqu bisaq, dan pula rampaknya dan pula bertinih-tinihnya, betih ke betih. Kerana ila rabbika yauma izinil masa, untuk menuju kepada Allah pada hari kiamat ini, al-masaq. Fala saddaqa wala salla. Apa makna tidak benarnya dan tidak semayanya? Mana kata duk tunggu tu untuk nak pergi siapa dia boleh pergi ke syurga dan siapa dia boleh pergi ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini patutlah perlulah kita fikir, perlulah kita saat ni tu renung baik-baik. Makna kata kita tepat keputusan kita di padang mahsyar, yakni satu tempat yang kita tunggu-tunggu di mana kita nak pergi, syurga ke ataupun ke neraka ke.
Ataupun hak demo ni tunggu nak naik kapal mana, naik Mekah, nak pergi ke Mekah ni naik kapal Kuwait ke, ataupun kapal Mesir, ataupun masalah kapal Jordan, ataupun kapal kota. Supaya kita duduk juga di Padang Mahsyar, nak duduk situ tu untuk nak pergi ke syurga ke, ataupun nak pergi ke neraka. Maka betih ke betih saat ni tu rapat cik bertindih-tindih untuk duk tunggu-tunggu nak pergi kepada syurga Allah ataupun nak pergi pada neraka Allah. Fala saddaqa wala salla. Apa makna fala saddaqa wala salla? Fala amanal kafir. Fala amana. Maka tiada beriman oleh orang kafir. Tu fala saddaqa makna fala amana al-kafiru, maka tiada berimanlah oleh orang yang kafir bir-rasul, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal Quran, dan dia tak beriman juga dengan Quran. Jadi fok-fok kafir duk atas dunia, dia tak beriman. Orang kafir tinggal semaya berdosa, ibu bapa berdosa, tapi tak wajib kita pergi suruh dia, sebab umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua. Ada ummatul ijabah, ada ummatul da'wah. Semua ni orang Islam, orang kafir, umat Nabi belaka. Tapi umat Nabi hak terima Islam, hak beriman dengan Allah dan beriman dengan Nabi, percaya dengan Quran, hak ni nama ummatul ijabah, yakni umat yang sudah terimakan ajaran-ajaran Islam. Tapi satu umat lagi Nabi, umat Nabi ni ummatud da'wah. Umat ni kita kena mengajak dia mari kepada Allah, mari kepada Rasul, mari pada Islam. Maka orang Islam ataupun orang kafir yang tak sembahyang berdosa tak? Berdosa. Tapi tak wajib kita pergi suruh dia. Tak wajib kita royak kata muhai kena mayat tak weh, ecek aidang ataupun aidam ataupun ecai munah mayat. Tak wajib kita suruh. Tapi sebab ia tak masuk gawa, dia saat ni tu masuk dalam ummatud dakwah, tapi ia tak semaya, maka Tuhan lepas buku ia tak semaya di dalam neraka juga. Karena satu ayat Allah Subhanahu wa taala, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, ma salakakum fi saqar, apa sebab masukkan kamu hi orang-orang kafir di dalam neraka sakar? Maka dia katanya, lam naku minal musallin, adalah kami. Masalakakum fi saqar, jawab mereka itu, lam nakun minal musallin, tiadalah kami daripada orang-orang yang semaya. Sebab tu nak kata orang kafir tak semaya, buku dia kufur tu suku pula terheboh dengan kau suku. Lepas tu buku dia tinggal semaya tu suku pula terheboh dengan kau dia. Itulah perlu kita fikirnya ibu bapa, sebelum daripada nyawa kita nak terlayang, sebelum nyawa kita nak menayar dan pula nak terbang daripada roh, daripada tubuh badan kita, maka sini perlulah kita memikir, perlulah kita renung supaya kita dapat kebajikan dan supaya kita jadi ahli sa'adah, daripada orang-orang yang beruntung dengan Allah Ta'ala. Kerana pun mudah-mudahan kita duk tunggu di Padang Mahsyar, mudah-mudahan pitu kita saat ni pergi kepada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala adda lillahi ta'ala, dan orang-orang kafir, orang-orang yang kufur dengan Allah ni, dia tidak menunaikan bagi Allah apa dia? Faraidas salati. Orang-orang kafir buku gapo dia masuk dengan kau? Buku gapo dia saat ni tu nak lepas dengan kau? Buku dia tak beriman dengan Rasul, dan buku dia tak beriman dengan Al-Quran. Ni payah ni. Sebab tu di hari ni kita semua ni banyak tak sebut Allah, banyak tak sebut Rasul, banyak tak beriman dengan Quran ibu bapa. Ni kita takut di hari ni banyak folk kita tak ada ingat ke Allah. Banyak tak ada sebut Allah. Pagi hari pak tu duk kecek benda lain dah. Pagi hari duk zikir dengan benda lain. Boleh kita basah lidah kita dengan Quran dan basah lidah kita dengan Allah. Kenapa? Kerana untuk kita nak pergi akhirat. Kerana di jening apabila betih dengan betih tu rapat cik, betih dengan betih tu bertindih-tindih, nak goik pun tak leh. Di hari ni tak ada siapa dia boleh tolong. Malaikan amalan-amalan kita, malaikan Quran kita, malaikan semaya kita saja. Bagi orang kafir buku gapo yang masuk dengan kau? Buku dia tak beriman dengan Rasul, buku dia tak beriman dengan Quran. Wala addalillah, dan dia tidak menunai bagi Allah Ta'ala faraidas salah, akan segala fardu semaya.
Lepas tu kita orang Islam dah, kalau kita tak semaya ke berat ibu bapa. Berat benar lah kalau kita tak semaya, kalau kita saat ni tak taat kepada Allah. Hak ni wal iyazubillah lah. Boleh kita hidup dah dunia ni kurang-kurang semaya tu jangan tinggal lah. Kalau tinggal semaya tak ada dah. Sebab semaya tu tiye. Lepas tu nak tak perabung dia kena ada tiye. Maka mana tapak dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka semaya tu sebagai apa? Yakni sebagai tiye 5 putung untuk nak taknya perabung, untuk nak taknya atak, untuk nak taknya sutuh. Sutuh tu apa? Daripada puasa, daripada zakat, daripada kita kata kecek mudah, tapak asyhadu an la ilaha illallah kalimatus syahadah. Tiye 5 putung ialah kena pada as-salah. Mana kita kata kasar? Kasar kita tahu puasa, daripada zakat, daripada tu, daripada ni. Lepas tu mana perabung? Daripada istighfar kita, daripada zikir kita, daripada amalan ibadat kita. Hak ni lah pakat-pakat jaga. Sebab orang kafir tak masuk syurga. Sebab dia buat lengoh-lengoh dengan Rasul. Dia tak beriman dengan Quran. Dia tidak menunaikan fardu-fardu semaya. Walakin kazzaba bil Quran. Tak beriman saja tu tak apa lagi. Tak beriman tu tak apa lagi. Tak menunaikan fardu-fardu tu tak ada mana teruk dah. Tapi lagi pula walakin kazzaba bil Quran, dan tetapi berdustalah ia dengan Quran. Ia berdusta apa dah? Ia kata Quran ni sihir, innahu sihrum mubin. Quran tu sihir yang amat nyata. Innahu asatirul awalin. Quran tu daripada cerita dongeng-dongeng, bukan daripada kalamullah. Semaya tu dak dah, puasa dak dah, beriman dengan Rasul pun dak dah, beriman dengan Quran pun dak dah. Bakit dusta pada kata Quran tu innahu sihrum mubin. Quran tu sihir yang amat-amat nyata hak turun ke Muhammad ni. Innahu asatirul awalin, dan Quran itu daripada cerita-cerita dongeng supaya kita pok ni dengan mengamun ni. Allahu Akbar. Ini patut yang kita fikir, patutlah yang kita renung. Bohong pula dengan Quran. Wa a'rada anil iman, dan berpaling pula orang kafir saat ni tu daripada beriman kepada Allah. Dia berpaling pula daripada beriman. Paling mana tak berdoli dia mau beriman. Beriman fok beriman, fok tak arak saja. Ni kita tak beriman, tengok ni kita segak ni, kita kaya ni, kita lebih ni. Tengok fok kafir banyak ke. Dia tu kaya, tu hawi kaya atas dunia. Tu hawi mewah atas dunia. Tu hawi ego ke dia atas dunia. Tapi di akhirat esok Allah Ta'ala akan bubuh dia lain dengan kau. Maka dia berpaling pada beriman. Dia kata fofah turut Muhammad ni daripada ad-du'afa, daripada fofah lemah-lemah saja, fofah lekeh-lekeh saja. Allah, pak kita nak turut Muhammad, nak turut fok dia. Fok turut Muhammad tu fok tak arak saja, fok lemah saja, fok tak ada ego saja, fok tak ada haisu. Dia berpaling daripada beriman. Summa madha ila ahlihi, dan pula dia akan melulusnya lalu pergi kepada keluarga dia. Ya tabayaba, ya tabakhtana. Ya tabakharu, lagi pula dia bermegah-megah mukhtalan fi masyati. Ya tabakharu, lagi pula dia berjalan lagi kepada ahli dia dengan keadaan dia tu bermegah-megah. Tengok kita ni tak ada semaya pun tak ada apa. Tengok kita ni segak kereta besar, rumah besar, kaya. Tengok fok beriman dah apa rumah lu ya, tua tamada, tak ada ego rumah pun belahnya satak seredar pun kita ni. Pak kita nak turun dia. Dia berjalan lagi kepada keluarga dia dengan keadaan dia tu mukhtalan, bermegah-megah fi masyati, pada perjalanan dia tu. Makna tasumma madha ila ahlihi yatabakharu mukhtalan fi masyati halakalaka halakul laka fahalakul laka. Binasa ni fok turut beriman ni, fok turut Muhammad ni, fok turut Quran ni, fok binasa aja ni, fok tak pakai kerja. Katanya dia kepada orang-orang Islam. Gitulah ibu bapa pada malam ni. Sikit sebanyak yang hamba beri. InsyaAllah hamba nak jawab soalan yang duk terlekat sikit sebanyak dah. Jadi dia mau duk tanya soalan-soalan. Tadi pun dia mau duk tanya. Dia mau tanya soalan tadi tu, masalah dia saat ni tu. Kita nak nyata sikit tadi, harap kemaafan gaduh-gaduh tak payah soalan. Jadi dan saudara kita Abdul Rahman tu, dia ada tanya. Dia kata masalahnya,
Dan kita ada lekat hutang bagi seorang, tapi kita lekat hutang tu cuma mana kita tak teringat. Tak teringatkan hutang hak kita terlekat. Sebab kita duk kerja Malaysia, dia kata lepas dah tu kita berhutang demo. Lepas tu kita tak ingat kata kita berhutang banyak ana 1,000 ke 500. Maka hak ni kalau kita tak teringat tapi kita duk rasa 1,000 ataupun 500, duk jadi syok situ. Maka kita bayar lebih tak apa. Bayar 1,000, 1,500. Kita duk rasa 500 ke 1,000, 500 ke 1,000. Maka hak ni kita bayar halak lebih. Bayar halak lebih. Kalau kita saat ni tak teringat. Ataupun masalah satu laginya, dia mau tanya masalah kita kerja, masalah perakan. Dah. Lagi pula masalah lepas pada kerja perakan tu, dia kata pan pun dia saat ni tu, adakah dia tanya tak boleh makan kedok duit perakan kita tu. Dah. Salah satu, ada satu orang tanya mau baru ni, dia duk kerja bakok, kerja berisak. Jadi kerja berisak tu setiap kali perakan sangkum dia saat ni tu, dia wis siap-siap dah. Bagi orang kerja tu, dia hak dah di dalam duit gaji tu. Mana kata dalam duit gaji tu 300 ataupun 300, 305 untuk hak gi kepada perakan sangkum. Jadi dia tanya mau baru ni, hak ni dia mau tanya sini pun lebih kurang juga. Duit perakan pun perakan sangkum ataupun duit perakan, patu pan pun dia tu, adakah kita boleh makan duit perakan tu? Adakah boleh makan? Jadi masalah duit perakan ni, orang panggil perakan ni, di dalam Islam tu dia tak ada di mula-mula lagi. Kalau kita kira masalah perakan nyawa, sebab perakan ni dia perakan nyawa, perakan ciwit, perakan nyawa. Makna kata Tuhan tak ada. Bahkan nyawa ni Allah Ta'ala duk jaga. Tuhan nak ambil bila, dia ambil. Lagi pula nak wim nyawa, dia wim nyawa. Lepas tu kita taruh sebagai perakan ciwit tu, dia kata apabila kita mati, sama ada mati saat ni tu, belaga kereta kau ataupun mati lagu mana, dia akan wih kita tu 1 juta. Makna duit ni perakan ciwit kita. Jaminkan nyawa kita. Jadi di dalam Islam tu masalah perakan tu dia tak ada di mula-mula lagi. Tapi masalah pan pun hak daripada perakan tu, ambil duit tu pan pun ni duit hak labo. Labo dia ambil duit kita, misalnya kita taruh dia tu setahun 10,000. Maka duit tu dia duk musing. Lepas tu labo daripada peniaga itu kita tak tahu adakah duit tu dia tak boleh makan, tak boleh makan. Jadi secomel-comel sebab dia mau tanya tu lah. Duit masalah perakan sangkum tu, lepas tu dia wi ke anak saat ni tu setiap bulan tu 900, setiap bulan 900, setiap bulan 900 ga pempeh ke ga gapo tahulah, tapi dia wi hak ga anak saat ni siapa masa ni tahang. Dia tanya mo tu comel ke dak babo nak ambil duit tu. Jadi secomelnya kalau duit tu kalau kita nak buat makan tu kurang comel lah. Kalau kita nak belanja ke anak kita, nak buat minum, nak buat makan, maka takutnya anak kita saat ni tu dia jadi gelak perut ataupun keras perut dengan sebab duk makan duit-duit macam tu. Kerana duit tu dia tak cerah. Pan pun dia tu nego gapo. Kita tahu tak? Dia pergi buat nego pun, nego arak ke, ataupun buat nego dalam bong judi ke, kita cerak ke tak masalah peniaga Jadi kalau kita tak cerak, orang panggil masalah peniaga tu duk jadi syubhat di antara halal dengan masalah haram. Apabila duk halal dengan haram, makna harta tu duk jadi syubhatun, duk jadi keliru dan kesamaran di antara halal dengan haram. Maka Nabi kata innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Maka kalau comelnya kita tinggal. Kita tinggal tak somik lah daripada pan pun duit gapo. Kalau dia ambil juga, supaya duit anak saat ni dia win 900 bulan, ambil duit tu untuk beli pamper dia, beli pamper kakak-kakak anak kalau nak ambil juga. Tapi makna kata kalau nak ambil wak makan, wak minum untuk kita dengan bini kita, nak wak makan lah keluarga, tak sah lah paling comelnya. Tu masalah hak dia mau tanya lebih kurang lagu mana comel dah. Boleh makan ke tak? Jawab kata kalau nak makan tu tak comel tak comel tak molek kerana duit tu duk syubhat. Masalah peniaga pan pun dia tu peniaga apa. Tapi kalau kita cerak nyata kata peniaga tu benda sahih, benda halal, hak tu tu bab lain pula lah. Tu bab lain pula. Gitulah lebih kurang ibu bapa, insya-Allah sama-sama kita mari nak kita ingat kepada Allah, sama-sama kita mari mengenung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dah kita lah jagalah amalan kita.
jagakanlah istiqamah kita, maka kita nak berjaya. Yang pertama sekali kita saat ni tu kena beramal, tapi beramal kita dua syarat yang nak berjaya. Yang pertama kita ikhlas dengan Allah, mukhlishina lahuddin. Yang keduanya istiqamah. Wa amal semua, lepas tu wa amal wi ikhlas. Awak amal semua, lepas tu ikhlas. Misalnya pagi ada baca Yasin. Ikhlas dengan Allah. Lepas tu istiqamah. Hari ke hari, hari ke hari. Nah, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bagilah kepada kita berjaya dan barakat di dunia hingga sampai ke akhirat. Insya-Allah kita sama-sama kita saat ni tu mengingati kepada Allah. Lepas tu kita beramallah seikhlas-ikhlas. Seikhlas-ikhlas kita pada Allah dah. Dah. Jadi sebab apa amalan kita ni lah boleh tolong kita, amalan kita ni lah boleh bantu kita, yakni masa tika hidup pun boleh bantu, dan pula pada akhirat esok pun boleh bantukan kita. Kerana amalan ni juga boleh tolong kita di dunia dan boleh tolong kita di akhirat. Hak tu nyata-nyata Quran kita boleh tolong kita, semaya kita boleh tolong kita. InsyaAllah lah esoklah kita pula kita bersama semula pula. Mudah-mudahan dengan apa yang kita royak boleh jadi naf'at. Hak mau royak saat ni naf'at untuk amba dan naf'at kepada semua daripada ibu-ibu dan bapa, saudara-saudari semua. Semua kita hak molek tu dari Allah dan hak tak molek tu daripada nafsu amba sendiri. Apa tu mau nak share satu lagi nya. Kita banyaklah zikrillah. Apa tu kita banyaklah baca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dapat selamat, lagi pula dapat berjaya di dunia di akhirat. Patut hak kita nak royaknya, masalah saat ni lah roh-roh kita apabila dekat-dekat nak mati, ya naik sampai sini tu Allah Ta'ala nampaklah kepada kita. Nampak kita, dan apabila roh dekat dengan batal lekung, situ kita akan nampaklah. Kalau kita orang ahli sa'adah, kita boleh tengok benda molek sebelum pada mati. Kalau kita daripada ahli syakawah, kita boleh tengok juga orang panggil balasan kita. Sekadar tu dulu ibu bapa, insya-Allah kita akan bersama semula dengan kata aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisailil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya kanyonya sikit buat apa dan dia tanya kata kamtam mungkin babo yang mai top kamtam gapo ni, masalah dia ni kita tak ingat juga ni. Masalah malam tu gapo bewe tak ingat ni, abai tanya ni kita pun tak ingat ni. Masalah malam dia banyak kata masa pun jadi sibuk sikit lagi pula masa kita sikat gapo soalan abai tanya ni. Abai Rosi Rozi kita pun Abang Rosi kita ni Berozi lah. Dia tanya kamtan malam ni gapo kamtan dia berapa malam? Hak dia tanya malam. Tak ingat kita nak jawab, tak ingat. InsyaAllah. Kamtan gapo dia ni kita pun tak ingat ni. Banyak doa malam tu kamtan dia mau tanya tu anak yatim. Setengah daripadanya yataying clock. Kak hok sibuan. Jadi masalah orang tino. Dia tanya masalah orang tino tu. Orang panggil apabila ia beranak, yang pertama sekali tu sebab tegah ia semaya saat ni tu sebab wiladah, darah wiladah. Pada tu lepas apabila anak tu tubik dengan buning, lagi pula dengan gapo, orang panggil tubik dengan buning dengan darah, maka tegah dia semaya. Lepas tu selepas pada dia beranak saat ni tu, maka dok tubik darah titik sikit-sikit, kadang tubik cing sikit, dia bukan dok tubik gitu. Tubik mati berapa dia tubik sikit-sikit lepas daripada dia tu beranak, dok tubik sikit, kadang-kadang hari ni tubik sikit, hari ni tubik sikit, petang hari tubik sikit, malam hari tubik. Ini nama darah nifas. Kemudian darah nifas ni orang panggil sekurang-kurang dia ialah dikatakan sebulan 30 hari. Kemudiannya sebanyak-banyak darah nifas saat ni tu dikatakan 60 hari. Maka 60 hari saat ni tu dikatakan sebanyak-banyak bagi nifas. Adapun sekurang-kurang darah sehari semalam, pertengahan darah ialah dikata seminggu, sebanyak-banyak darah dikata 15 hari 15 malam. Maka darah nifas ni dia katanya mari darah nifas tu 60 hari tu
Nah, makna tu 2 bulan orang ni. Makna darah nipah tu setinggi-tinggi dan sebanyak-banyak. Makna tu 60 hari. Maka 60 hari tu habislah darah nipah. Payah duduk semaya je tanya malam. Semaya saat ni tu dia sampai 2-3 hari. Maka keluar darah pula. Deh. Keluar darah pula ketika ni nak nama darah gapo. Deh. Nak nama darah nipah ke nak nama darah haid. Deh. Maka ketika tu kita kena tengok. Makna kata sebanyak-banyak nipah ialah 60 hari. Lepas tu kalau tubik pula lepas pada tu semaya dia 2-3 hari, maka gigi tubik pula darah. Darah ketika ni orang panggil darah istihadah. Darah menyakit. Sebab nak panggil darah haid tak boleh. Sebab orang Tino ni sekurang-kurang tahur ataupun aqallut tuhri, sekurang-kurang suci perempuan ialah kena 15 hari. Tu sekurang-kurang dia. Sebab tu haid tu kalau seorang tu mari sehari semalam. Misalnya ia saat ni tu duduk semaya, tiba-tiba datangkan darah haid. Sehari semalam. Lepas dah tu hilang, habis darah haid. Maka kena semaya. Ataupun darah haid dia 15 hari 15 malam. Makna kata haid tu 15 hari dan suci 15 hari. Kemudian apabila kita terlepas dari 15 hari haid, maka mari darah pula. Darah tika tu nama istihadah. Supaya ni supaya seorang saat ni tu dia menipah tu orang panggil 60 hari dah. Maya dia 3 hari. Lepas pada 3 hari tu duk mai darah tu baik pula. Maka darah tu nak nama damu haidin ke damu istihadatin. Jawab ambonya darah istihadah, darah penyakit. Maka darah penyakit ni wajib semaya hubung dak? Ke tak kena semaya? Jawab kata kena wajib semaya. Kerana darah ni darah penyakit. Kalau tubik, dia kena basuh. Apabila orang ber, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dia kena basuhkan farak dia. Maka dia pakai pempuh, dia semaya. Kalau darah tubik, kena semaya. Sebab darah ni darah penyakit. Tak nama darah haid yang jadi manik yang menegahkan semaya. Kenapa? Sekurang-kurang suci bagi para puan, ia kena 15 hari 15 malam. Ni ia sudah dah nifah 60 hari, benda semaya 3 hari. Tak ada suci sampai 15 hari. Mari darah. Darah ni nama darah istihadah, wajib kena semaya. Bukan tak ada kena semaya. Tapi syarat ia bercuci tu sebelum daripada dia saat ni tu lepas pada orang ber. Dia kata harap fancak rumpaya bangkolok ustaz. Cuai doa haiลูกชายด้วยdia kata cuai doaให้ลูกชายด้วยอามินinsyaallah Allah yushfik Allah yushfik Allah yushfihi. Mintalah Allah Ta'ala sembuhkan anak lelaki dia yang ada di hospital di Golok. Maka kita pakat berdoa lah. Anak dia jatuh sakit, duduk di hospital Golok. Maka amal berdoanya Allah yushfih, Allah yushfihi, Allah yushfih. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit anak dia. Allahumma anta syafi isfihi. Minta Allah Ta'ala sembuhkanlah penyakit anak dia. Sekadar tu dulu. Dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.